Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM tingkatan 5 bab 4 percukaian. Kita akan membincangkan standard kandungan 4.1 percukaian dan standard pembelajaran 4.1.1 menghuraikan tujuan percukaian. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 96 sehingga 98. Baiklah, mari kita lihat yang pertama sekali adalah maksud cukai itu sendiri. Menurut Kamus Dewan, cukai merupakan bayaran ataupun sumbangan yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan, iaitu perbadanan, syarikat, barang-barang dan lain-lain untuk perbelanjaan negara. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh cukai yang ada di Malaysia. Cukai yang pertama adalah cukai jalan, cukai jualan dan perkhidmatan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai pendapatan. Di sini kita akan mempelajari kelima-lima cukai ini di dalam bab ini. Seterusnya kita lihat pula maksud percukaian. Percukaian didefinisikan sebagai satu proses hasil iaitu wang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Kita boleh ringkaskan maksud percukaian ini melalui gambar rajah ini, di mana sistem percukaian melibatkan rakyat yang akan membayar sejumlah wang sebagai cukai. Kemudian wang ataupun cukai ini akan diuruskan oleh kerajaan. Kemudiannya, kerajaan akan menggunakan wang ini untuk membangunkan negara dan akhir sekali pembangunan negara ini akan dinikmati oleh rakyat. Seterusnya kita lihat tujuan percukaian di Malaysia. Tujuan yang pertama adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan. Tujuan kedua sebagai alat pelaksana polisi kerajaan. Tujuan yang ketiga sebagai kawalan jualan barang dan perkhidmatan. Dan tujuan yang keempat adalah alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Seterusnya mari kita lihat perincian bagi tujuan-tujuan ini. Kita lihat pada tujuan yang pertama, sumber pendapatan kerajaan, di mana kerajaan memerlukan sumber pendapatan untuk mentadbir urus negara, membiayai projek pembangunan dan seterusnya mengagihkan semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Tujuan yang kedua pula adalah sebagai alat pelaksana polisi kerajaan, supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Kita lihat contoh, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Contoh yang seterusnya adalah cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Tujuan yang ketiga pula adalah kawalan jualan barang dan perkhidmatan. Perinciannya adalah supaya rakyat kurang membeli. Jadi, kerajaan akan mengenakan cukai yang tinggi. Antara barang dan perkhidmatan yang dikenakan cukai yang sangat tinggi adalah seperti rokok, arak dan juga pusat judi. Tiga serangkai ini merupakan barang dan perkhidmatan yang tidak mendatangkan sebarang faedah tetapi masih lagi berada di dalam sektor ekonomi Malaysia. Justru, kerajaan mengenakan cukai yang sangat tinggi bagi mengurangkan pembelian daripada rakyat. Seterusnya terlihat tujuan yang keempat, iaitu sebagai alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi, di mana cukai ini akan digunakan sebagai alat keuangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Jadi ini merupakan 4 tujuan utama sistem percukaian di Malaysia. Seterusnya kita lihat ke manakah hasil cukai ini digunakan. Jadi sebagai rakyat, kita perlu tahu ke manakah kerajaan menggunakan wang cukai ini. Jadi yang pertamanya adalah untuk sektor pendidikan. Kedua, untuk membangunkan infrastruktur dan juga kemudahan awam. Yang ketiga, pertanian dan perindustrian.
Yang keempat, digunakan dalam sektor kesihatan. Yang kelima, digunakan untuk keselamatan dan pertahanan negara. Yang keenam, digunakan untuk pembangunan negara. Yang terakhir adalah untuk kebajikan rakyat. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Bagi menguji pemahaman kamu, bolehlah menjawab latih kendiri 4.1a muka surat 98 buku teks. Sekian, terima kasih, selamat belajar, jumpa lagi dalam video yang akan datang.